بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وختم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافيات يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, selamat kita bertemu semula dalam pengajian kita pada malam ini. Kita sambung perbincangan kita daripada minggu lepas, yakni kita baru ini minggu kedua. Minggu lepas kita bincang tentang sejarah Mekah. Macam mana permulaan Mekah dan sedikit sejarah Kaabah. Okey. Dan hari ini kita akan bincangkan seruan, hikmah dan sebagainya. Tapi sebelum itu, kita akan bincang tentang rukun haji, syarat haji, tawaf, semua kita akan bincang bila kita on PowerPoint. Untuk sementara ini ialah kita akan membincangkan sesuatu sebagai dia punya asas. Ini kita nak kuatkan supaya bila kita masuk pada pelajaran, asas kuat, kita naikkan bangunan, bangunan akan kuat. Asas tak kuat, naik bangunan, kena sesuatu ribut topan, dia boleh runtuh juga. Okay? So asas dia mesti kuat. Namun yang pertama sekali saya ingin memberi keterangan tentang pengertian haji. Paling kurang kita mesti faham itu. Okay? Haji, kalau kita lihat dari segi bahasa, ialah menuju kepada sesuatu. Menuju kepada sesuatu. Kalau dari istilah syarak, pengertian dari segi hukum, ialah menuju atau pergi ke Kaabah di negeri Arab, Saudi Arabia, untuk melakukan ibadah yang tertentu pada musim yang tertentu. Itu haji. Kalau ziarah, kalau umrah, artinya ziarah. Ziarah ke Kaabah kerana nak mengerjakan beberapa ibadah yang tertentu. Perbezaan antara haji dan umrah, haji ada masa yang tertentu. Umrah tak ada. Umrah boleh dilakukan sepanjang tahun, bila-bila masa. Tak ada satu hari pun terlarang untuk kita lakukan umrah. Tetapi haji kita tak boleh lakukan melainkan pada musim haji saja. Bila musim haji tu nanti kita bincang. Itu akan ada perbincangan dia tersendiri. Okay? Cuma sekarang kita tahu maknanya kita nak pergi haji ni nak menuju ke Baitullah untuk melakukan ibadah yang tertentu. So menuju, memanglah kita dari Singapura naik kapal terbang menuju ke Mekah. Tapi
another kefahaman tentang menuju di sini ialah kita nak menuju kepada Allah, nak kembali kepada Allah, nak balik kepada asal usul kita, fitrah orang manusia yang Allah jadikan suci, bersih, tak ada dosa, tak ada maksiat. Kita nak bersihkan diri kita dengan melakukan ibadah-ibadah yang Allah telah tetapkan cara-caranya, dengan harapan Allah bersihkan kita dari segala dosa seperti hari kita dilahirkan ibu kita. Mungkin kita bilang kalau semua orang pergi haji, insya-Allah lah seperti hari dia dilahirkan ibu dia. Tak semua orang dapat. Hanya orang terpilih je dapat. Bila kita mulai belajar, kita akan sadar. Dan kita ingat semudah itu kita akan dapat penghapusan dosa, insya-Allah. Tapi kalau cukup syarat. Okay? Kalau tak cukup syarat, susah nak dapat. Sebab haji ni yang paling utama, yang paling tak ada balasan lah kita, yang paling hebat, tak ada balasan melainkan syurga, ialah haji mabrur. Jangan sesekali kerja haji akbar. Saat Nabi tak suruh kerja haji akbar. Haji mabrur. Mabrur tu daripada perkataan bir, banyak kebaikan. Banyak sangat kebaikan haji mabrur. Okay? Dan Nabi suruh kita cari haji mabrur, usahakan untuk dapat haji mabrur supaya kita dapat pembalasan syurga. Laisa lahul jazaa illa al-jannah. Haji mabrur laisa lahul jazaa illa al-jannah. Haji mabrur, haji yang diterima, haji yang penuh kebaikan itu tak ada balasan melainkan syurga. Okay? Itu yang kita harapkan. Namun nak capai haji mabrur, saya dah bilang banyak perkara kita kena usahakan. Dan usaha tu bukan di Mekah. Sekarang kalau awak sudah ada azam untuk mengerjakan ibadah haji, mungkin tahun ni, mungkin tahun depan, okay? Kita tak tahulah bila tulisan awak, okay? Mungkin awak first timer, awak dah register, mungkin ada harapan awak dapat tahun ni akan datang 1434. 14 tahun ni 212. Saya bukan bercakap dari segi tahun Masihi, tapi tahun Hijrah. Okay, tahun Hijrah kita Muharram sekarang, tahun baru. Jadi kita mengharap dapat pergi. Kita sekarang Muharram, nanti kita akan timbul bulan yang kedua, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Awal, Jumadal Akhir, Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Pas Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan yang ke-12 Zulhijjah. Okay, sekarang kita bulan yang pertama. Lagi 11 bulan orang masuk bulan haji. Bulan Zulhijjah untuk dapatkan 10 Muharram ada bulan Zulhijjah. Okay, so kita nak kena buat perubahan, nak kena buat peningkatan dari sekarang. Mungkin yang ada di antara awak belajar dulu, nanti mungkin awak kata tahun depan atau tahun lagi 2 tahun aku nak pergi. Tapi awak dah ada niat, dah ada azam, bukan niat, dah ada azam untuk mengerjakan ibadah haji atau ibadah umrah. So perubahan, banyak perkara yang awak kena buat dari sekarang. Okay, baru kita akan dapat dia punya banyak dia punya kelebihan. Baik, itu satu. Kemudian sebelum saya masuk lebih lanjut lagi, saya cuma nak terangkan ini perkara lebih awal sebelum saya masuk pada seruan. Ibadah haji dan ibadah umrah, Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Jadi 3 perkara kat sini. 1 haji, 1 umrah. Sempurnakan lillah, kerana Allah, tak boleh kerana yang lain. Itu syarat pertama nak dapat haji mabrur atau umrah mabrur. Okay? Awak tidak boleh buat melainkan hanya untuk mencari redha Allah. Lain daripada niat ini rosak, takkan capai mabrur. Okay? Dan kita sebagai umat Islam diwajibkan atas kita mengerjakan bagi siapa yang mampu 1 haji dalam semua hidup dan 1 umrah dalam semua hidup. Ini 2 perkara berlainan. Haji lain, umrah lain. Tapi actually dia sama. Dia sama dari segi apa? Dua-dua dikira haji juga. Umrah juga haji. Tapi haji kecil.
Haji asghar. Sebab awak orang yang buat umrah misalnya, dia kena niat tawaf, sa'i, tahlul, tertib. Tertib mesti tertib. Tapi kalau haji ini 5 ada. Tambah lagi wukuf, Muzdalifah, bermalam di Mina, melontar jamrah pada 10 Zulhijjah, dan hari tasyrik, dan berniat dari miqat, dan menjaga pantang larang. Itu tambahan dia. Okay. So kita kena combinekan baru namanya haji. Kalau kita ambil separuh saja, ini rukun umrah. Dia punya wajib umrah ialah niat dari miqat dan berpantang larang. So bila kita buat separuh, still haji kecil. Awak tetap pergi Mekah. Kan? Bukan kata orang buat umrah ni, alah dia pergi kat Kuala Lumpur je. Kan? Pergi Mekah juga kan? Tawafnya sama. Haji tawaf sama, umrah tawaf sama. Sa'i berjalan antara Bukit Safa dan Marwah. Haji dan umrah sama. Pantang larang dia semua sama. Kalau orang dalam ihram haji, bila dia masukkan, jatuhkan niat saja, dia dah masuk dalam pantang larang. Haji dan umrah mempunyai 10 pantang larang yang ada dam. Dan 3 pantang larang yang tak ada dam tapi rosak awak punya haji dan umrah kalau buat ni 3. Jadi kita ada 13 pantang larang. 10 boleh tebus, 3 tak boleh tebus. Ada haji atau umrah sama. Tahlul pun sama. Tahlul mana mengulangkan diri daripada ihram haji dan umrah. Mungkin dengan bercukur atau bergunting rambut, sama. So kita kena ambil berat dalam ibadah yang kita nak lakukan. Sebab kita akan pergi ke satu negeri. Negeri ini Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mana yang kita akan pergi? Orang yang mengerjakan haji dan umrah, okay? Dia akan pergi ke satu rumah, satu kawasan yang Allah jadikan untuk manusia. Allah telah menerangkan sesungguhnya rumah pertama yang didirikan untuk ibadah bagi manusia, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lallazi bi Bakkata, ialah yang di Bakkah. Itu nama asal Makkatul Mukarram, Bakkah. Dan Allah menerangkan mubarakan, berkat tempat ini, wa hudan lil alamin, membawa menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Okay. Kalau niat kita ikhlas untuk pergi haji, ikhlas untuk pergi umrah, insya-Allah Allah akan beri barakah pada semua yang kita lakukan, yang kita belanjakan, yang kita doakan, semua akan dapat kebaikan. Dan kita akan mendapat taufik wal hidayah. Okay, taufik wal hidayah. Tak sama hidayah lain, taufik lain. Banyak di antara kita ada hidayah, petunjuk. Ini betul, ini salah, ini hitam, ini putih, ini boleh, ini tak boleh, ini haram, ini halal. Itu hidayah. Tapi hanya segelintir kita dapat taufik. Yakni apa tu taufik? Allah beri kita daya pertolongan untuk mengerjakan apa yang kita tahu. Ini halal, ini yang kita ambil. Ini disuruh, ini kita buat. Itu taufik. Okay? Ini haram, kita boleh tinggalkan. Ada orang tahu itu haram tapi tak boleh tinggalkan. Dia tetap nak buat haram walaupun dia tahu haram. So kadang-kadang ada di antara kita, niat kita tak betul pada Allah. Sebab kita bukan nak pergi sebarangan tempat. Ini tempat pilihan. Tempat yang daripada zaman Nabi Adam sudah ada. Nabi Adam sudah tawaf di kawasan itu yang belum ada bangunan. Allah perintah Nabi Adam bikin tempat tu untuk tempat ibadat. Nabi Adam bikinlah batu-batu tu ditaruhkan. Busut merah tu jam. Nabi Adam yang pertama buat lakukan tawaf tu.
Banyak Nabi-Nabi dah pergi tempat tu. Sampai zaman Nabi Ibrahim baru dibina bangunan. Baru dibina. Terus sampai ke zaman Nabi Muhammad dan sampai pada hari ini. Bukan sebarangan tempat. Dan para orang yang mengkaji alam ni, ahli geografi, mereka buat perkiraan. Nak tengok ukuran satu tempat tu di dalam dunia ni. Dan mereka dapat buat perkiraan, dah keluar buku dia, sudah lama keluar buku ni, tentang Makkah, the center of the earth. Mekah adalah pusat dunia, tengah-tengah dunia. Dan mereka kaji daripada utara, selatan, kiri, kanan, mana pusingan pun dibuat, mana daerah pun, dari mana penjuru pun diukur, mereka akan dapati yang tengahnya mesti di Mekah. So ini bukan kebetulan. Dia bukan kebetulan. Memang pilihan. Allah memilih tempat itu daripada semenjak Allah nak jadikan alam. Itu tempat, memang tempat yang istimewa. Kalau tempat itu istimewa, kita dapat pergi ke tempat itu. Allah beri rahmat dan barakah banyak di sana. Kita berada di sana. Sebagai siapa kita pergi ke Mekah? Sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang nak pergi ke Mekah, sama ada buat umrah atau buat haji, dia punya niat mesti betul-betul suci. Nanti kita akan dengar tentang kelebihan Mekah dan juga ancaman orang yang buat kezaliman, kerosakan di negeri Mekah. Orang yang tak faham, dia suka-suka buat. Orang yang faham, dia takut. Kita akan baca ke ayat Quran. Dan semua ada ayat Quran, ada hadis. So ini bukan tempat sebarangan. Kita akan dapat rahmat, barakah. Satu daripada kita tengok dari segi senang, kita boleh lihat dari segi pandangan kita sebagai manusia. Ini bulan cuti sekolah kan, bulan November, Disember ni banyak orang makan angin kan. Kalaulah saudara kita ke siapa ke ni nak pergi makan angin, kat mana nak pergi makan angin? Pergi Malaysia dia, di Penang, dia bilang di Kelantan. Dia ada saya nak pergi Australia, dia ada nak pergi New Zealand, Switzerland, nak pergi Europe tour dan sebagainya. Ramai tak hantar dia kat airport? Tak ada orang nak hantar pun kan. Ahli keluarga kadang-kadang dia nak pergi pun kereta, kalau bawa, dia kata saya ada kereta, kalau bawa pergi sampai airport, siapa nak bawa balik? Tak payah kereta tu nak balik sendiri. Terpaksa lah, walaupun ada kereta, Mercedes pun dia ada, tapi kalau tak ada orang nak hantar, kena naik taksi kan. Orang tak hantar. Orang dengar, siapa? Fatimah, dia nak berjuang. Orang memanglah tak tahu yang makan angin. Mana yang pergi kali ni? Dia nak pergi England, pergilah. Europe tu pergilah. Kan? Orang tak datang pun ziarah. Tapi kalau orang tahu awak nak pergi umrah, awak orang pertama kali nak pergi umrah, first time. Ramai yang datang tu bukan haji tau. First time nak pergi umrah. Saudara mara yang rapat, adik-beradik, keluarga semua datang tak? Sebahagian pun hantar ke airport kan? Ini keberkatan yang kita boleh dapat. Awak nak pergi haji? Lagi Masya Allah. Awak tanyalah orang yang dah pergi haji. Mungkin ada di antara awak pun dah pergi belajar juga. Sebab saya punya kelas ni, kadang-kadang saya terfikir, ni kelas baru mesti orang tak ada. Saya tiap kali kelas baru, Alhamdulillah. Mesti ramai. Dan yang ada, dia baru balik haji tau. Still dia duduk kat kelas ni. Baru balik. Last year dia belajar kadang, this year nanti dia duduk kat kelas. Ini biasalah, mungkin dia nak tengok dia betul ke salah. Dia nak check balik. Bila orang tu nak pergi haji, Masya Allah, awak tengok dia punya penat asal. Orang tak berhenti datang. First timer kan? Orang non-stop datang. Datang. Yang hari nak belayar, lagi pagi-pagi sampai malam. Orang tak berhenti-henti. Yang telefon. Itulah keberkatan. Orang hantar awak. Dan tak cukup itu, orang kasih awak duit pula. Kan dulu orang kasih biskut, sekarang orang dah kaya sikit. Orang nak pergi haji, ada orang nak pergi umrah tau. First time dia pergi umrah, dia dapat orang saudara mara dia ramai lah agaknya. Kawan-kawan dia ramai. Dia belanja cuma dalam 3-4 ribu je, 3 ribu lebih. Orang salam dia 13 ribu lebih.
Dia sendiri terperanjat. Luar biasa saat dia pertama kali. Ada orang nak pergi haji, orang salam dia sampai separuh yang dia dah belanja tu, dia dapat balik. Tapi janganlah niat tak apa aku. Sebab itu aku ingat ni kalau aku jadi pergi haji nak bikin kenduri. Jadi kita kira berapa ratus orang nak jemput. Bikin kad semua. Ini semua tak ada disuruh dalam Islam. Okay? Jangan tak ikhlas. Awak sudah otak awal-awal dah otak businessman. Okay? Mungkin nanti saya akan terangkan macam mana nak bisnes. Haji ni pun bisnes juga. So bisnes siapa yang paling laris? Nanti kita bincang. Okay? So kita Allah dah terangkan tempat ni barakah. Dari segi keduniaan dia pun kita nampak barakah. Orang ramai hantar, macam-macam kita dapat, subhanallah. Dan barakahnya di sana kita akan nampak nanti. Saat nanti saya akan baca ke ayat, Allah dah janjikan setiap orang yang bersih hati dia untuk pergi haji, bersih wang ringgitnya, tanggungjawab dia semua betul beres, insya-Allah Allah akan nampakkan dia sesuatu yang orang lain tak dapat. Ada ayat. Okey. Dan di negeri dapat petunjuk. Banyak orang dapat petunjuk, balik, masya-Allah, berubah orang tu. Dulu tak pakai tudung. Dia pakai tudung time belajar aja. Pion kahwin tak pakai tudung, kerja tak pakai tudung. Tapi setelah dia pergi ke Mekah, dia balik, masya-Allah. Tak buang lagi tudung. Tapi ada juga yang balik haji, back to square one kan. Tudung semua buang kan. Itu orang biasalah. Orang macam kita, saya sendiri berapa kali saya jumpa orang yang belajar buat haji tapi lepas tu balik tudung tak pakai. Okay? Tapi kalau awak selebriti kan, orang ternama lah selebriti ni kan, awak kalau pergi Mekah, masuklah surat khabar, masuklah magazin. Awak balik macam nak gerak bilang insaf, stobat, debu, pakailah tudung. Tudung tu melorot pula. Makin hari makin melorot, makin hari makin melorot. Lama-lama togel balik. Tak bertudung balik. Itu tanda tak mabrur. Kita tak sentuh lah mana-mana. Tapi siapa saja kat Mekah dia bagus, balik tak bagus, itu tanda umrah awak atau haji awak tak kesampaian. Something is wrong somewhere. Okay? So kita kena check betul-betul. Dan Allah janji. Itu ayat 96 surah Ali Imran. Dan seterusnya Allah kata, fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Di dalam negeri negeri Mekah tu, dalam Masjidil Haram tu, yang ada Kaabah, dan di dalamnya ada tanda-tanda tentang tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Allah terangkan demikian? Sebab semua agama yang samawi, kita ada 3 je agama samawi. Samawi ni makna direct dari Allah. Bukan ciptaan, bukan rekaan. Okay? Lain agama adalah ciptaan dan rekaan. Satu dia tak sampai ke mana. Banyak dongeng-dongeng mereka. Tapi 3 yang direct dari Allah. Iaitu agama Yahudi, agama Nasrani dan agama Islam. Okay? Yang lagi 2 ni pun kalau awak kita buat penyiasatan, mereka tak sampai juga. Sebab mereka akan terkandas juga. Sebab mereka punya tauhid rosak. Okay, itu antara mereka lah. Mereka pilih jalan macam itu. Tapi ketiga-tiga agama ni claim Nabi Ibrahim adalah Nabi mereka. Tapi mereka tidak ada proof. Kita orang Islam, kita bilang Nabi Ibrahim Nabi kita, Datuk Abul Anbiya, kita bilang Datuk sekolah Nabi. Kita tiap-tiap hari kita akan baca paling kurang kalau kita solat satu hari 5 kali, kita akan sebut selawat Ibrahimiyah 5 kali. Kan? Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita akan sebut nama Nabi Ibrahim. Dan di Mekah sendiri ada bekas tapak kaki Nabi Ibrahim. Kalau kita pergi Mekah, kita akan lihat. Okay? Kemudian ini janji Allah. Wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masuk ke dalam ibadah haji, yang masukkan diri dalam ibadah umrah, yang masukkan diri dalam kawasan tanah Mekah, tanah haram ini, Allah kata, wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masukkan dirinya ke dalam kawasan-kawasan ini dan ibadah-ibadah ini, Allah kata dia akan merasa
Aminah. Aminah tu apa? Aman. Okey. Kita kat Singapura, kita kat Singapura, anak kita pergi sekolah balik lambat, risau. Suami pergi kerja balik lambat, risau. Bukan mungkin setengah kepada kita over possessive lah kan. Tapi setengah dia bukan possessive, tapi sebagai manusia dia bimbang. Anak saya biasa balik sekolah pukul 2, ini dah pukul 4. Suami biasa kerja, dia office hour. Pukul 6, belum maghrib dah sampai rumah. Ni dah pukul 9 malam. Telefon tak angkat, ada risau kan? Tapi kita berada di Mekah, anak kita tinggalkan. Okay? Mak kita tinggalkan. Semua kita tinggalkan. Tapi kita tenang. Walaupun kita tahu dia balik sekolah pukul berapa agaknya. Kita tak fikir tu semua lagi. Kat sini kita fikir. Saya tak tengok time. Kat sana kita tak tengok time. Anak balik sekolah, dan suami balik sekolah, isteri balik kerja, suami balik sekolah lah balik kerja. Okay? Isteri balik kerja, suami balik kerja, kita risaukan, mak kita kat rumah, apa hal dia dah tua, takut dia jatuh, kita ni tengah pergi kerja. Kita kat Singapura kita bimbang macam tu. Tapi kat sana, kita tinggalkan mak kita barangkali. Kita tak tahu kita balik ni, kita balik atau tidak. Kedua, kita tak tahu. Kita mungkin balik Singapura, mak kita balik ke rahmatullah. Mungkin kita tak jumpa terus lagi mak kita. Tapi kita, Allah beri ketenangan. Allah beri kita keamanan. Allah masuk dalam hati kita sakinah, ketenteraman. Kita boleh buat ibadah dengan tenteram. Orang yang kuat iman dia, kalau awak pergi Mekah, awak tahu, awak akan jumpa. Kadang-kadang awak lihat, keluarga dia meninggal loh. Kat Singapura, mereka nangis. Tapi mereka punya ibadah jalan terus. Mereka nangis. Kematian anak. Saya pernah pergi berada di Mekah, ada seorang, anak dia meninggal kat Singapura. Bukan anak kecil. Kalau anak kecil, mungkin kita bilang baby kat kecil sangat. Tapi orang anak kau dah lama hidup kita, tentu sayangnya lebih kan. Tiba-tiba anak dia meninggal. Tapi dia nangis. Kita semua pergi beri takziah pada dia. Tapi besok dia dah buat ibadat macam biasa. Suami isteri buat ibadat macam biasa. Inilah Allah janjikan. Hati kita kena bersihkan. Segala persiapan daripada mula azam nak menunaikan haji dan umrah. Bukan di sana baru nak buat persiapan. Satu daripadanya, insya-Allah kita akan bincangkan, ialah taubat. Orang nak pergi mengerjakan haji dan umrah, bukan nak pergi makan angin. Bukan nak pergi seronok-seronok. Kita nak pergi, nak berjumpa dengan, nak pergi ke negeri yang sangat barakah. Dan kita akan berkata apa, kita akan bila pakai ihram, kita akan cakap labbaik Allahumma labbaik. Aku sahut seruanmu ya Allah, aku sahut seruanmu. Ini pendek saya terangkan dulu. Kalau awak pergi, awak bacalah macam burung kakak tua. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Awak baca, awak tak menghayati, awak tidak betul-betul tu rasa daripada hati awak. Awak memang benar-benar nak seruan Allah Ta'ala. Maka kita takkan dapat apa-apa pun kebaikan, ketenteraman dan sebagainya. Bila kita pergi, kita buat persediaan dari sekarang dan kita memang rasa diri kita benar-benar kita dah mengerjakan ibadah umrah kita bulan 2 ke bulan 3 atau bulan Ramadan atau ibadah haji dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa nak menyahut seruan Allah Ta'ala betul-betul. Hari ini bukan kita nak bincangkan kalau awak kata awak nak seruan Allah, macam mana dia punya perubahan yang awak harus buat. So ada hadis Nabi, Nabi yang cakap belum nama orang taubat kalau dia tak begini, kalau dia tak gini, kalau dia tak gini, kalau dia tak gini, kalau dia tak gini. Kita pergi ke Mekah menunaikan perintah Allah yang kelima, dan kita hendak kembali kepada Allah. Itu nama taubat. Taubat makna kembali kepada Allah, kembali kepada asal fitrah kita yang baik. Banyak perubahan kita kena buat. So Allah terangkan, insya-Allah kalau kita ikut peraturan kita akan dapat semua yang Allah janji. Dan Allah menerangkan dalam ayat ini, inilah perintah dia, walillahi, dan kerana Allah atas manusia, 'alan nas hajjul baiti, menunaikan haji, menunaikan haji ke rumah Allah ini, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu pergi kepadanya. Siapa mampu,
cukup syaratnya, maka wajib dia pergi menunaikan haji, dan dia kena pergi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun ada perbincangan, kita akan bincangkan kemudian. Okey. Wa man kafara, siapa yang mengingkar, yang tidak mahu menunaikan ibadah haji padahal dia sudah cukup syarat. Okey. Dah cukup syarat. Sepatutnya dia pergi, dia tidak pergi. Allah menerangkan fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah terkaya dari sekian alam. Jangan kita fikir Allah tu sangat mengharapkan kita supaya kita datanglah. Macam kita kan manusia, kadang kita jumpa hari raya, datanglah kat rumah tu jumpa, datang, tak pernah datang rumah saya, datanglah. Macam kita hadap sangat orang datang. Misalnya, suka orang datang. Kalau saya, awak cakap hadapkan orang datang, masa saya hadap. Tak, saya suka orang datang rumah saya. Cuma saya ni selalu sibuk. Tapi kalau hari raya, saya suka orang datang. Sebab orang datang rumah kita, dia masuk rumah kita, Allah bawa, beri kita rahmat, beri dia rahmat. Dia keluar rumah kita, Allah ampunkan dosa dia, Allah ampunkan dosa kita. Siapa yang tak nak? Pasti kita nak kan? Dia pun dapat, kita pun dapat. So Allah bukan macam manusia. Datanglah ke rumahku, kalau kau tak datang, apa hal? Rumah Mekah kosong kan? Tak ada orang nak tawaf. Kosong. Mekah tak pernah kosong. Belum pernah dalam sejarah Mekah tu kosong. Senantiasa mesti ada orang. Kalau tak ada manusia pun, jin tawaf, malaikat tawaf. Banyak ada kat sana. Okay? So orang yang tak faham akan bilang, kalau semua orang tak pergi, Mekah kosong kan? Okay? Tak. Okay. Dan Allah, nanti kita bincangkan tentang siapa dah cukup syarat tak pergi haji, macam mana keadaan. Ada dia punya hadis kita akan bincangkan. Okay? So kita ini perintah yang pertama. Disuruh kepada kita supaya mengerjakan ibadah haji ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita bincang dalam bab niat. Kemudian kita tentang soal perintah ini, Allah telah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dalam suratul Hajj ayat 28 hingga 30. Apa kata Allah perintah pada Nabi Ibrahim? Wa azin fin nas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amik. Serulah kepada manusia untuk mengerjakan pekerjaan haji, dan nescaya mereka akan datang dengan berjalan kaki, mengendarai unta. Mereka akan datang dari berbagai rantau yang jauh agar dapat, mereka akan datang dari berbagai rantau yang jauh. Okay. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, seru. Nabi Ibrahim menjawab, ya Allah, sampai ke mana suara aku mereka akan dengar? Allah perintah Nabi Ibrahim, seru, Allah yang akan sampaikan. So kalau ada orang tak pergi haji, tak pergi umrah, mungkin dia cakap belum ada seru. Seru dah ada. Kita tak nyaut. Seru ada dalam Al-Quran. Ayat 28 suratul Hajj. Wa azim fin nas bil hajj. Serulah manusia itu kepada haji. Mana Allah dah sampaikan perintah ini kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dah cakap, Allah dah serangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengatakan diri kita orang Islam, kita sepatutnya dah baca ayat ni. Kita mesti kena baca Al-Quran kan? Tadi kita dah baca ayat ni. Cuma ada orang dia tak nyaut. Jangan ingat barangkali kita dapat ilham dalam mimpi, Allah hantar malaikat beritahu, ya Ali, ya Fatimah, pergilah haji tahun ni. Mimpi, bang, saya dapat seru bang. Malaikat datang untuk beritahu sahabat kita untuk pergi haji. Suami kata, saya pun dapat seru. Okeylah, kita register. Bukan macam itu. Atau barangkali dapat SMS ke, MMS ke, dapat, ya Ali, ya Fatimah, dah sampailah masa untuk kamu mengerjakan ibadah haji. Ni dapat seru dah. Bukan. Seru dalam Quran dah. Nyaut, tak nyaut sajalah. Macam kita manusia, kadang-kadang orang panggil kita ada anak, kadang-kadang anak dia tengah syok kat komputer dia. Dia syok tengah cocok kat lubang telinga dia. Awak pakai pun dia buat tak dengar atau dia tak dengar. Kita tak tahulah kan.
Yang ada dia tak cocok apa benda pun. Dia syok tengok lagu ke, tengok joget ke, tengok komputer ke apa. Kita panggil dia pun dia buat tak tahu aja. Bukan dia pekak, dia dengar. Tapi tak kuasa, mak ni tak ada kerja lain. Saya panggil, minta air lah, ambilkan itulah, di kedai lah, beli roti lah, penat kita dibuatnya. Misalnya budak-budak kan, dia buat tak dengar lah. Manusia pun macam itu. Allah dah seru dalam Quran, tapi dia buat pekak. Dia ada duit, renovation rumah berpuluh-puluh ribu. Country style lah. Lagi apa nak, kampung style lah, American style lah, English style lah. Berpuluh-puluh ribu habis. Duit dia habis pada benda rumah yang dia akan tinggalkan. Awak bukan tak boleh renovation rumah, tapi pergi haji dulu. Habis macam mana ustazah, kita dah dapat rumah, ala kadar sudah. Ala kadar. Dah siap-siap keluar sekali meninggal. Tak sempat duduk lama-lama. Beli kursi mahal, belum sempat duduk lama-lama dah meninggal. Orang lain yang duduk. Kan? Pergi haji dulu. Kewajipan kita pada Allah tunaikan dulu. Lepas tu nak buatlah apa style buat. Duit dah ada. Duit habis renovation rumah. Okay? Duit beli tu, beli ni, beli ni. Duit ada. Makan angin. Pergi New Zealand, England, Switzerland, Australia. Pergi sana, pergi sini. Pergi nak tengok Taj Mahal lah. Pergi sana sini. Pergi haji? Belum. Nantilah. Belum ada suruh. Tapi pun nak pergi haji ni, muda-muda takut kan? Takut balik buat dosa. Ada orang cakap gitu kan? Ingat kita tak pergi haji pun tak boleh buat dosa. Bukan makna belum pergi haji, enjoy lah, buatlah dosa apa kau nak buat, pakai apa kau nak pakai, cakap apa kau nak cakap. Tidak. Pergi haji tak pergi haji tetap haram lakukan dosa. Pergi haji tak pergi haji wajib tutup aurat bagi perempuan. Okey. Jangan ingat pergi haji atau pergi umrah baru boleh tutup aurat, sebelum tu tak payah. Tak. Awak tak pergi haji pun kena tutup aurat. Okey. So jangan kita salah faham kat sini Ada orang dia punya fahaman tentang perkara-perkara ini kurang baiklah sampai disangka macam Allah tidak akan sangat kita pergi dan kita ni belum dapat seru. Sekarang kita dah mulai mendengar, kita faham. Allah seru kita datang. Bila kita datang, kita takkan dirugikan. Kita akan dengar hikmahnya. Apa kata Allah? Liyashhadu manafi'a lahum. Mereka akan menyaksikan, akan melihat sendiri, mereka menyaksikan sendiri keuntungan-keuntungan bagi mereka. Bila kita pergi Mekah dengan penuh iman kepada Allah, kita akan lihat banyak kebaikan, banyak sangat. Antaranya misalnya awak solat satu waktu di tanah haram di Mekah, pahalanya macam kita solat 100,000 waktu di tempat lain. 100,000 waktu. Satu hari kita solat 5 waktu. Satu bulan berapa waktu? 150 waktu. Satu tahun 1,800 waktu. 10 tahun baru 18,000 waktu. Ini bukan 10 tahun. Satu waktu 100,000 pahala. Pahala pula agaknya satu waktu aku dapat $100,000. Agaknya lah. Okey. Jadi 5 waktu aku dapat setengah juta. Setengah juta duit? La, pahala. Ajrun. Pahala tu apa benda? Rewards. Sesuatu ganjaran, hadiah yang Allah janjikan pada orang-orang beriman. Agak apalah Misal saya cakap, contoh. Hari Minggu ni awak ada jemputan. Okey. Yang jemput siapa? Ini orang kaya. Datuk, datin. Rumah batu sampai 4-5 tingkat. Okey. Wah, dia punya kekayaan luar biasa. Kita dia jemput. Sukalah orang kaya jemput kan. Agak dia kasih berkat tu macam mana? Kasih tak berkat? Orang Melayu kita bilang berkat dia kan? Kasih tak? Kasih kan? Sebiji telur. Kalau lah di rumah tingkat 4-5 tingkat ada kereta, ada bisnes besar, dia kasih sebiji telur, orang akan fikir ni orang kaya ke? Orang kaya.
Tahu tak? Sebiji telur. Mestilah hebat kan? Sekarang orang buat kerja kahwin nak lawan-lawan kan? Berkat awak besar, berkat saya lagi besar. Lepas tu, taruh beg, taruh itu. Wah, semua orang nak lawan. Okay? Jadi kita mesti cakap ni orang kaya mesti hebat. Kalau orang tu sederhana, mungkin kurang sikit lah. Orang macam biasa saja, barangkali lah. Gula-gula 5 biji, dapat telur ke apa. Mungkin. Kita tengok standard dia orang tu kan. Kalau lah misal besok, saya bilang, cakap aja saya bilang, besok siapa datang rumah saya antara jam 12 malam sampai 1 pagi. Bukan tengah hari saya akan bagi hadiah. Atau taruh siang lah saya cakap. 12 tengah hari sampai 1 tengah hari, saya akan bagi hadiah. Ustazah sudah datang, orang semua orang, siapa datang dapat hadiah? Awak agak-agak apa yang saya kasih? Tengok siapa yang cakap tu. Ustazah, apa dia agak kasih? Tasbih lah kan? Korma 3 biji ya kan? Telekong ke? Kalau bagus ada duit lebih, telekong ke? Selendang ke? Kan lelaki barangkali dia kasih songkok haji ke? Dia kasih kain pelekat ke? Ikut standard orang tu. Ini yang dijanjikan. Kalau kita pula dapat undangan, anak Sultan Bulkiah nak kahwin. Anak dia kahwin sampai 2 minggu dia punya perayaan. Hebat-hebat. Agak-agak Sultan Brunei ni kalau jemput kita anak dia kahwin, agak dia kasih kita apa berkat Berapa harga kan? Agaknya harga dalam $1 ke $2, $3. Tak main tu. Orang Brunei, kad jemputan dia. Kad jemputan. Paling murah $2 1 keping. Itu paling murah. Itu simple-simple. Kalau nak buat hebat-hebat, $4-5 1 keping untuk satu orang tu. Itu belum berkat dia lagi. Kalau berkat dia mestilah hebat-hebat kan? Pasal dia raja, sultan kan? Jadi awak bayangkan gitu. Kalau Tuhan kata, kau sembahyang 1 waktu di masjid aku, kau punya pahala seperti 100,000 waktu di tempat lain. 100,000. Satu sembahyang berapa besar pahalanya? Tak boleh cerita. Al-Fatihah itu ada 151 huruf atau mungkin 53 huruf yang ada kira lebih. Kita taruhlah ambil purata 150 huruf. Satu huruf baca dalam wuduk 10 pahala. 150 huruf berapa pahala? Itu baru Al-Fatihah. 1 Al-Fatihah, 4 Al-Fatihah. Rukuk awak, i'tidal awak, sujud awak, angkat wuduk, berapa besar pahala? Akan dikalikan dengan 100,000. Pahala tu apa? Siapa nak bagi ni hadiah? Yang menjadikan sultan, yang menjadikan raja, yang menjadikan langit, yang menjadikan bumi, yang menjadikan seluruh alam. Langit, bulan, bintang, matahari, semua cakrawala, all the planets. Allah yang create, Allah yang ciptakan. Angin, ribut, topan, gelap, siang, malam. Binatang yang di melata, binatang yang di darat, binatang yang di laut. Manusia dengan daripada zaman Nabi Adam. Siapa yang cipta? Allah. Allah janji kita pahala. Allah janji kita balasan. Awak ingat main-main ke? Ingat main-main ke yang Allah janjikan? Subhanallah. Sifat Allah yang maha pengasih lagi penyayang, yang kita seluruh alam ni, manusia kita ambil contoh, daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, sifat kasih sayang Allah Ta'ala hanya 1% saja yang dilempahkan ke atas manusia. Lagi 99% disimpan di akhirat untuk orang beriman. Subhanallah. So, jangan pandang ringan perkara ini. Allah hanya minta kita senang saja syarat dia. Lillahi 'alan nas. Kerana Allah wajib atas manusia menunaikan ibadah haji ke rumah Baitullah ini, rumah Allah ini, bagi siapa yang mampu pergi kepadanya. Yang tak mampu tetap Islam. Yang tak mampu dimaafkan. Ini mampu tak nak pergi, duit ada, fixed deposit 10,000, 20,000 ada. Tapi itu tak boleh keluar sekarang. Belum matang. Okay? Awak tak nak pergi haji, fixed deposit, duit banyak ada. Awak invest sana, invest sini, akhirnya banyak investment. Rupanya, ini nak cepat skim, nak cepat kaya kan. Dia invest 1,000, dia ingat boleh dapat balik 5,000. Bank pun tak boleh kasih. Akhirnya,
1,000 pun hilang, 5,000 pun hilang, hapak pun hilang, satu benda tak ada, sama. Pasal apa? Jalan dia tak betul. Dengan Allah kena orang tak nak invest. So kita kena jagalah niat ni. Nanti tentang niat-niat orang nak pergi haji ni kita akan bincang dalam bahagian niat. Allah janji, kita orang-orang beriman, awak semua orang beriman, Masya Allah. Orang yang pergi haji ni, orang yang pergi umrah ni semua orang baik, orang pilihan, the chosen one, yang dapat undangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pergi dengan niat yang bersih, Allah janji liyashhadu manafi'a lahum. Mereka akan lihat banyak perkara-perkara yang luar biasa. Hati mereka akan dibersihkan. Yang karat, yang kotor, yang bernanah, yang busuk, Allah boleh bersihkan. Dengan apa Allah bersih? Itulah aku minum air zam-zam banyak. Mungkin harus kita bilang, kita tak nafikan, tapi awak nak dapatkan kebersihan hati, ada dia punya, kita akan berbincang lah. Two important subject, ikhlas dan taubat. Okay? Jadi insyaAllah, mudah-mudahan semua kita yang pergi, dia akan dapat menyaksikan sendiri. Allah Ta'ala kata keuntungan-keuntungan yang Allah janjikan pada orang-orang beriman. Dan wa yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Allah suruh orang-orang yang pergi ibadah haji dan umrah, hendaklah mereka ingat Allah Ta'ala. Betul-betul ingat dalam beberapa hari yang tertentu. Selepas itu sudah terbiasa, awak akan terus ingat pada Allah Ta'ala. Ingat pada Allah, zikir. Zikir itu tak mesti zikir beribu-ribu, terlompat-lompat. Sekarang punya zikir macam-macam. Yang tak ikut Nabi Muhammad SAW banyak dalam dunia ni. Buka je YouTube. Jangan terpedaya, jangan terpengaruh. Zikir tak ada joget-joget, lompat-lompat dalam Islam. Nabi Muhammad SAW tak buat. Sahabat-sahabat tak buat. Ulama-ulama yang takwa tak buat. Ini ulama akhir zaman. Lompat macam, buka je YouTube lah. Okay? So kita disuruh ingat Allah Ta'ala. Sebut nama Allah dengan banyak. Daripada hati ke mulut. Bukan mulut saja. Dan baca doa, zikir dan doa, jangan kalang kabut. Tak ada apa nak kejar. Baca betul-betul, insya-Allah kita dapat dia punya kebaikan. Okay? Dan Allah terangkan pada selama beberapa hari yang ditentukan. Hari yang ditentukan untuk ibadah haji dalam setahun, betul-betul buat ibadah haji ni, yang kemuncaknya mungkin lebih hari, tapi ini the main. Kemuncak haji cuma 5 hari. Tak semua orang boleh settlekan semua dalam 5 hari. Tapi ini kemuncak. Di 5 days. Arafah, Nahar, Tashrik 3 hari. 9 Zulhijjah, hari Arafah. 10 Zulhijjah, Aidil Adha atau hari Nahar. Atau orang kita adalah raya haji atau raya korban. Dan 11, 12, 13 Zulhijjah, ini nama hari Tashrik. Ini main. Tapi dia, kalau tak boleh settle, ada hari-hari lain kita boleh buat. Tapi yang main ni mesti jaga. Ni mustahak sangat dibantu. Okay? Dan Allah suruh kita manusia binatang-binatang ternak, apa saja Allah Ta'ala mengatakan faqulu minha wa at'imu ba'ithil faqir. Binatang ternak kamu sembelih, kamu makan. Makna di dalam perintah ni ada perintah untuk buat penyembelihan. Untuk kita boleh makan dan fakir miskin boleh makan. Mana kita nak pergi haji ni banyak pengorbanan kita nak buat. Selain daripada kita buat pengorbanan buat sembelih kambing, lembu atau unta, kita juga ada pengorbanan dari segi lain. Okay, itu hikmahnya. Okay. Sesudah itu hendaklah mereka membersihkan diri mereka dan menaikkan nazar-nazar mereka, lalu bertawaf berkeliling rumah suci yang tua ini. Demikian semestinya, dan barang siapa yang membesarkan penghormatannya kepada Allah, maka yang demikian itu lebih baik baginya di sisi Allah. Okay? So kita akan bincangkan perkara tentang Mekah banyak lagi dalam pelajaran kita. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, la tushaddu rijalu illa ila salasati masajid, al-masjidil haram wa masjidi haza wal masjidil aqsa. Tidak disuruh seseorang itu
untuk melakukan pelayaran atau musafir, kecuali kata Nabi kepada 3 masjid. Kita disuruh pergi 3 masjid. Yakni Masjidil Haram di Mekah. Mekah berada di negeri Saudi Arabia. Dan wa Masjid Haza, yakni masjid aku, Masjid Nabi SAW di Madinah. Masjid bernama Masjid Nabawi. Dan Masjidil Aqsa, masjid yang jauh. Di mana? Di mana masjid yang jauh tu? Di Baitul Maqdis. Okey. Yang kita panggil Jerusalem. Situ ada Masjidil Aqsa. Okey. Kita disuruh pergi ke 3 buah masjid. Kalau boleh, semua hidup sekali jadilah. Okey. Kalau kita sekarang dapat peluang pergi ke Masjidil Aqsa, pergilah. Takut satu masa, peperangan makin hebat ke, banyak macam-macam perkara berlaku, kita mungkin tak dapat masuk. Okay. Selagi boleh kita pergi. Kemudian satu hadis Nabi SAW, wa an Abi Hurairah, dia berkata, su'ilan Nabi SAW ayyul amali afdal, qala imanun billah wa rasulih, summa qila summa maza, qala al-jihadu fi sabilillah, qila summa maza, qala hajjun mabrur. Abu Hurairah, sahabat Nabi, bertanya kepada Nabi, apa amalan yang afdal? Nabi berkata, bila-bila pun kalau tanya amalan yang afdal, Nabi akan jawab selalu yang pertama, iman billahi wa rasul, beriman pada Allah dan Rasulnya. Mudah dicakap, tapi bila kita diuji, sebagian besar lulus ujian, sebagian besar tak lulus. Okay. Allah perintah kita solat satu hari 5 waktu. Kenapa kita buat? Pertama, dia perintah dari Allah. Kita orang beriman, kita orang Islam, kita taat. Tapi berapa banyak orang kalah kat sini soal solat. Bukan saja yang belum pergi haji, yang dah pergi haji pun banyak yang tak solat. Takkanlah gitu. Awak kau campur orang, awak tahu. Banyak yang dah walaupun pergi haji, tapi nyari tengah kerja, ada meeting, macam mana nak solat. Ini dah pergi haji, solat tak buat. Ini dah pergi haji, hari ni dah dia kahwin, tak solat juga. Tapi macam mana nak solat kat atas pelamin, orang nak tengok. Kita jadi exhibition, kita tak solat. Okay? Kita pergi makan angin, tak solat. Kita ada masalah sikit, tak solat. Berapa banyak? Itu dalam soal solat saja. Dalam soal pakaian, dalam soal pergaulan. So, cakap memang senang. Tapi nak amalkan, cabaran di akhir zaman terlalu hebat. Okay? Perempuan dan lelaki yang beriman pada Allah Ta'ala, mana ada sijil halal, tunang boleh berjalan berdua? Ada? Kalau restoran sijil halal ada. Kan? Ni Cina punya restoran, Hindu ada sijil halal. Makna dia jual barang halal. Tapi ada tak keluar? Sijil halal, tunang boleh jalan berdua. Dia orang Islam, orang beriman. Yes, dia bilang orang Islam. Orang Islam, orang beriman tak buat macam itu. Itu bukan sijil halal. Okay? So, kalau nak bincangkan, banyaklah. Kita tak nak teruskan banyak kat situ. Itu yang pertama. Bila pun tak ada amalan yang lebih hebat daripada beriman pada Allah dan Rasul. Okay. Nombor 2, kata Nabi, al-jihadu fi sabilillah, jihad pada jalan Allah. Ni jihad ni yang susah ni, takut ni. Takut nanti kita pula termasuk perkumpulan yang salah, bom orang sana, bunuh orang sini. Islam ajar macam gitu ke? Bunuh orang sana, bunuh orang sini. Tak tentu arah kita buat. Ini orang-orang yang merosakkan imej Islam. Nabi tak ajar demikian. Zaman Nabi ada berlaku peperangan, tapi bukan kerana Nabi nak nyembelih orang, bukan Nabi nak zalimkan orang. Mempertahankan diri. Orang Islam dianiaya begitu dahsyat di Mekah. Dan kemudian mereka diserang, lepas serang satu-satu. Awak lihat saja, ambil contoh peperangan Badar. Peperangan pertama Islam. Orang Nabi baru masuk ke Madinah. Belum pun buat banyak persediaan.
Masuk tahun kedua dah orang-orang kafir nak adalah dia punca-punca, dah berlaku peperangan Badar. Orang Islam pergi perang 300 orang. Nak lawan 1000 orang yang cukup lengkap dengan baju besi, dengan kuda, dengan onta dia, dengan macam-macam. Orang Islam serba tak cukup. Tapi iman mereka kepada Allah, iman yakin kepada Allah, doa banyak-banyak kepada Allah, minta banyak-banyak kepada Allah. Peperangan yang paling banyak Nabi berdoa dan menitiskan air mata ialah peperangan Badar. Orang-orang yang pergi perang itu, yang berjihad fisabilillah itu, mereka tak ada ingat nanti dapat itu, nanti dapat ini, dapat itu, semua tak ada. Kita perang kerana nak menegakkan agama Allah. Hidup mati kita serah pada Allah. Mati hidup kita, kalau orang Islam perang, dia menang peperangan, dapat harta rampasan perang. Kalau dia mati dapat syurga. Mereka tak irang apa pun, hanya mahu redha Allah. Pergi dengan penuh keyakinan kepada Allah. 300 orang lawan 1000 orang. Bukan kelengkapan alat perkakas yang menentukan kemenangan, tapi keyakinan seseorang kepada Allah menentukan kemenangan. Keyakinan seseorang kepada Allah. Itulah peperangan Badar, orang Islam menang. Tapi berlainan dengan peperangan Uhud. Orang Islam pergi, sudah ada alat perkakas. Orang Islam pergi 1000, patah balik 300, tinggal 700. Orang kafir tu 3000 orang. 750 onta. Cukup alat perkakas. Kita agak ni sekali orang Islam pula overconfident. Kita orang Islam kan mesti menang. Dan datang sifat tamak. Ini yang menyebabkan dalam peperangan Uhud, peperangan kedua Islam, kita akan lihat peristiwa yang sangat menyedihkan. Nabi kita, pipi Nabi ditusuk, perisai di atas kepala Nabi, tusuk pipi Nabi, gigi Nabi patah. Nabi jatuh. Kerana apa? Orang Islam tidak 100% beriman. Mereka beriman pada harta. Beriman, tengok harta, tengok itu, tengok ini. Inilah besok kita pergi Mekah. Kita pun, kalau tak betul-betul, kita pun terjadi macam ini. Cuma kita tak berperang macam itu. Sebab ada peperangan lain. Allah Ta'ala firman dalam suatu Saf, ayat 10 hingga ayat 12. Ya ayyuhallazina amanu, hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, Allah tanya kita, hal adulukum, adakah kamu mau ditunjukkan satu perniagaan ala tijaratin tunjikum, yang akan menyelamatkan kamu daripada azab api neraka? Allah ajar kita. Kalau kita bilang zaman dulu ada peperangan fisabilillah, zaman kita belum nampak lagi. Sekarang banyak kan peperangan politik. Mungkin ada sebagian, tapi kita belum nampaklah yang peperangan sabilillah yang macam zaman Nabi. Tapi kita tetap berjuang, kita tetap berjihad. Kita nak pergi Mekah ni pun perlu dengan jihad ini. Apa dia kata Allah? Pertama sekali, Allah dah tanya kita, maukah aku tunjuk kepada kamu satu perniagaan yang akan menyelamatkan kamu daripada azab di neraka? Pertama sekali perniagaan dia, tu'minuna billahi wa rasuli. Itu pertama. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Beriman, benar-benar beriman. Bukan untuk jadi hamba nafsu atau hamba dunia atau hamba syaitan. Itulah kebanyakan kita sudah jadi selama ni. Kita pergi ke Mekah kerana kita adalah hamba Allah. Kita adalah ibadullah, ibadur rahman. Kita nak jadi hamba Allah. Kita tak mengikut nafsu. Kita bukan pergi untuk glamour, untuk nama, untuk pangkat, untuk tujuan-tujuan ini. Kerana Allah, kerana beriman pada Allah. Dan apa amalan yang kita nak buat? Kita nak ikut amalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey? Wa tujahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berjuanglah kamu pada jalan Allah dengan harta kamu dan diri kamu. Demikianlah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Kita nak pergi Mekah ni pun, kita kena berjuang dengan harta. Bukan murah nak pergi haji. Setengah daripada orang kita mungkin awak musim hujan pun awak cap duit awak kering.
Ada orang tak kering-kering duit dia, tak boleh pakai. Dia tak cukup duit, kena bertabung. Nak simpan. Kita sendiri nak pakailah balik. Kumpul balik, pakai balik. Bukan senang. Sekarang kecil-kecil pun nak pergi haji mau 10,000. Ada Syekh Haji, dia punya package lebih mahal. Mungkin kita kena sampai 15,000. Itu untuk seorang tau. Untuk seorang. Kalau zaman dulu ni 15,000, 6 orang boleh pergi haji. 6 orang boleh pergi haji. 2,000 lebih kita boleh pergi haji. Naik kapal terbang. Zaman sekarang tak boleh. Satu orang dah dekat 15,000. Kalau pergi suami isteri, habis kecil 25,000. Mungkin 28, mungkin 30,000. Kena belanja. Ini kita kena berjuang tak? Berjuang. Bukan sikit duit nak keluar ni. Pergi Mekah, nak bayar tu, nak bayar ni, banyaknya belanja. Itu yang bayar Syekh. Dia bilang package sekian-sekian. Ini termasuklah kat terbang lah, gedebak lah, gedebuk semua. Kita bilang all in lah. Lepas itu, yang hidden costs. Ya ada orang nak jubah baru, nak kain baru, kan? Yang nak beli kasut baru, yang lelaki nak sandal baru, yang perempuan dia pakai cermin mata atau lelaki cermin mata, dia kata takut pula si cermin mata ni terjatuh, jadi nak pakai rantai pun baru, padahal $1 je rantai dia, tapi dia tak naklah beli rantai $1, macam murah nak kan, nak belilah agak-agaknya $800 ke $700, rantai emas, misal yang tebal-tebal. So, belanja kan? Yang unnecessary pun dia belanja. Tapi kalau kita tolak ni semua, kita ambil yang mustahak, tetap kita kena keluar duit kita. Kan? Ini kita berjuang dengan Allah. Kita nak pergi Mekah, bersusah payah kumpul duit. Kalau kat sana kita sia-siakan, alangkah rugi. Ada orang ni tak kisah, bukan kita keluar, suami keluar, dia dapat duit CPF. Pandai-pandai lah dia, aku punya duit tak keluar, kalau rugi pun dia. Kan? Dia ada kata, tak kisah kita, anak-anak yang kasih. Awak tak rasa pencarian, awak tak tahu macam mana susah nak kumpul duit. Ada orang suami isteri, nak pergi, suami kerja, isteri tak kerja, tapi sama-sama berjimat cermat. Okay? Jadi dengan harta kita perlu berjuang. Untuk pergi haji. Untuk kita nak didik anak-anak kita jadi orang yang baik. Nak kasih dia persekolahan, nak kasih dia belajar tu, belajar ini. Awak sebagai orang Islam, nak sebagai suami, awak kena berjuang, kena cari rezeki, tanggung makan anak isteri, ini semua jihad. Jadi bi amwalikum wa anfusikum, kita nak pergi Mekah dengan diri kita ni perlu jihad. Kita nak pergi Mekah, bukan kita nak pergi tunjuk pakaian hebat. Kita nak buat ibadah, so kita rasa tak apalah, tak boleh pakai lawa-lawa ustazah. Macam mana? Saya pertama kali nak pergi Mekah. So kita ingat nanti lepas raya ke apa, nak pergi Jakarta shopping. Buat apa sana jubah murah. Agaknya lah jubah kat sana murah-murah. Tapi dia terlupa naik kapal terbang tu tak free. Sama tak datangnya? Sama juga. Dia travel all the way. Hotel nak bayar, itu nak bayar, ni nak bayar. Nak beli satu kasut, satu Singapura dia kau. Cari atas kasut. Ini semua kita kena lawan hawa nafsu kita. Kalau ini semua kita dapat lawan, kita pergi di sana, mulut kita ni pun nak jaga. Jangan cakap kasar, jangan cakap kesat, jangan cakap menyombong. Kita mesti banyak tawaduk. Kadang-kadang kita tak nak kasar, tapi sampai kat sana, orang tolak kita. Orang macam-macam cakap awak, orang tu nak jawab aja. Nak kena lawan. Yang ada orang pandang awak macam tak ada nilai, tak ada harga. Pasal barangkali awak ni baju tak kilat sangat, baju dah buruk sikit. Awak punya baju pun, sen-sen awak pun tak dah lusuh sangat, bukan baru-baru. Ataupun barangkali awak tak pandai baca doa banyak. Ada orang pandai baca doa, wah dia baca kita dengar. Macam kita tengok orang Arab, mana ke baca? Hebatnya. Orang ini pula baca, tak pandai bahasa Arab, baca lebih kurang atau doa sebenarnya atau lebih kurang aja. Orang ni baca Quran, kita tengok dari start dari awal baca non stop. Orang ni tak tahu baca, dia duduk diam termenung. Orang yang baca tu agaknya yang mabrur, yang tak baca tu tak mabrur. Itu kita punya kiraan, kan? Ustaz hebat, pandai baca, ustazah hebat, kita ni apalah tahu, belum tahu.
Kadang-kadang orang yang low profile ni, yang tak mau orang tahu apa-apa pun, dia yang lebih hebat. Okay, so kita pergi sana, kena lawan hawa nafsu. Tengok awak sampai ke nanti Syekh ajak awak pergi apa? Sebelum pergi Arafah, dia bawa lah kita pergi Arafah dulu. Tengoklah Arafah. Nanti hari Arafah dah tak boleh tengok, pasal orang dah terlalu banyak. Dia bawa kita pergi Muzdalifah, Mina. So di Arafah sana banyak pula unta-unta. Sekarang unta tak susah macam dulu. Sekarang dia dah bikin sekedup, tinggal naik aja. Jadi awak pun, orang lelaki naik sajalah tu. Kan? Orang perempuan pun naik sama. Pasal unta tu dah dihias cantik-cantik. Ni nak lawan hawa nafsu ni. Ini aku pergi nak tak ada. Ni apa bukan nak ambil buat kenangan. So awak naik unta. Jadi satu semua. Jadi awak jadi perhatian tau. Awak naik unta. Kalau saya lah naik unta. Saya pun jalan. Wah, tempat Arafah saya. Semua orang tengok. Ustazah Kamaria naik unta. Kan jadi perhatian. Islam tak suka kita tarik perhatian. Okay? Jadi nak naik unta, nak itu, nak gini. Ini semua nak nafsu nak lawan. Kadang-kadang, ini pernah berlaku. Saya saksikan satu kali, dengar satu kali. Anak saya dengar satu kali. Saya dengar dulu awal dulu pada dia. Ada orang pergi Mekah, dah buat semua-semua ibadat. Ni orang kaki Hindustan ni lah. Ini yang jual-jual kat tepi jalan ni semua bukan orang Arab. Orang Arab high class dia tak jual. Yang jual ni Pakistan, Bangladesh. Kan? Pasang lagi Hindustan. Jadi orang ni lelaki, dia diri kat tepi tu, dia pun dengar dia. Dia jangan bayang, saya pun lalu. Memang kenal satu syekh. Kau orang lain lah. Saya kenal. Dia tengok saya, tep-tep panjang. Ni kita nak lawan kan? Faham tak? Kita pergi sana bukan nak pergi dengar awak ada bukan saya tak ada. Saya bawa saya pergi telefon. Kat telefon boleh tekan. Awak tengok cerita Melayu boleh, cerita Hindustan boleh, cerita itu boleh. Ataupun awak kata simpan tak ada. Dekat bilik kita ada TV kan? Kita tak ada kerja, buka lah TV. Nak buat apa buka TV? Ada dia 2 channel yang saya tahu. Saluran agama. Satu ada campur English, satu all Arabic. Semua agama, tak ada cerita lain. Kita tak faham apa dia cakap ni. Tapi kita buka channel, wah ada perempuan joget gelek-gelek belly dancing. Tak juga tengok yang agak ni joget belly dancing. Saya pernah duduk satu hotel. Kebanyakan hotel lah kan? Hotel, kita keluar saja kita boleh nampak menara Masjidil Haram. Kita kat Singapura ni, kita bangun pagi subuh, pukul 5 pun kena susah nak bangun. Dekat Mekah, subhanallah, barakah ni negeri. Pukul 2 orang dah berdedai macam pukul 2 petang. Orang dah pergi masjid tau 2 pagi. Okey. Pernah tu ketika kita turun nak pergi masjid pagi-pagi. Turun tangga, reception dia kat depan. Tapi memancar dekat tembok tu cahaya. Bermakna dia buka TV. Okey. Dia buka TV apa? Kita tak payah tengok lah. Kita dengar, kita tahu. Perempuan tengah joget belly dancing. Luar Masjidil Haram. Negeri-negeri suci. Kamu laki-laki, tengok perempuan belly dancing. Halal ke? Haram kan? Kita pun tertarik nak tengok cerita Arab, nak tengok cerita apa, macam-macam kita tengok. Ni kat Mekah. Saya tahu Allah Ta'ala kata jihad ni macam dari segi. Kita nak pergi haji, jihad dengan hawa nafsu kita. Lawan. Okay? Lawan hawa nafsu. Kita berjuang dengan harta kita. Namun, kata Nabi, bila ditanya oleh Abu Hurairah, apa lagi? Ada tak macam amalan lagi yang afdal? Nabi bilang, Hajjun mabrur. Haji mabrur. Nabi tak bilang haji akbar. Jangan terpedaya. Kadang-kadang ada orang, tak sangka awak. Kita tak sangka, kita tahun ni kita dapat haji akbar. Ada orang, betul awak dapat haji akbar. Haji akbar tu apa? Nabi kalau hari raya jatuh hari 6, hari wukuf mesti jatuh hari Jumaat. Maka orang-orang Arab seluruhnya zaman Nabi punya wukuf hari Jumaat. Jadi sempena itu, bila hari wukuf jatuh hari Jumaat, orang-orang Arab ni daripada Riyadh, daripada mana semua turun akan buat ibadah. So besarlah, ramailah. Akbar tu kan besar. Besar tu boleh maksudkan ramai juga. Ramai orang, terlalu ramai orang. Nabi tak suruh kita kerja haji akbar. Kalau kita dapat pun wukuf pada hari Jumaat, hari raya hari Sabtu, tapi perangai kita begitu juga. Balik Mekah begitu juga. Kan? Belum tahulah haji mabrur.
Saya sentuh sikit lah, minta lah maaf banyak, sentuh sikit. Ini orang yang bilang dia nak haji akbar ke haji mabrur. Kadang-kadang ada orang dapat haji hari wukuf hari Jumaat. Alhamdulillah. Hari Jumaat ada kelebihan, wukuf hari Jumaat ada kelebihan. So alhamdulillah kan. Mudah-mudahan dapat haji mabrur insya-Allah. Tapi setengah daripada orang-orang ni, orang-orang kita lah, kat Mekah bagus, Madinah bagus. Habis musim haji, kita akan lihat menurunnya iman manusia. Shopping, dah jangan cerita lah kan. Hari nak balik, dah tidur kat Jeddah satu malam. Besok lagi nak pergi pergi airport nak naik terbang kan. 1 bulan pakaian dia cantik kat Mekah. Allah, dia beriman pada Allah dan Rasul kan. Tapi naik kapal terbang, terus tanya lipstick. Lipstick pakai, makeup pakai. Nak keluar daripada kapal terbang dengan baju-baju yang hebat-hebat, tabarruj kita bilang. Terlalu berhias. Ini ke matlamat kita pergi haji? Ini ke namanya haji mabrur? Jawab sendiri je lah. Okay? Kita tak disuruh pergi sana. Kita dah pergi 1 bulan, dah tinggalkan makeup, balik makeup lagi. Boleh. Boleh makeup. Bukan tak boleh. Tunggu balik rumah. Dah sampai rumah, yang ada semua orang dah balik, tinggal suami. Sebulan dia tak tengok awak makeup. Makeup lah depan dia. Tak ada pula orang nak buat. Merapik dia bilang. Dah penat-penat balik nak makeup depan dia. Untuk dia lah makeup kita. Bukan untuk taxi driver. Bukan untuk orang dalam lift. Bukan untuk orang tepi jalan. Bukan untuk orang kat tepi rumah orang kahwin. Untuk suami. Makeup pun banyak-banyak untuk dia. Lawa-lawa pakai. Awak kita punya emas hitam belian dah sebulan tak pakai kan. Balik terus sarung cincin buah kanar gitu. Sarung kita punya apa? Loket belian anggur. Sarung tu, sarung ni. Sebenarnya kata apa? Awak balik haji macam terbiat pula. Misal, kan? Semua nak pakai. Untuk awak saya berhias. Bukan untuk lelaki lain. Kita orang perempuan beli baju baru, the first person to see orang tepi jalan. Kita jarang orang perempuan beli baju baru, suami tengok dulu. Kecuali awak beriman lah. Sebab tu dia bilang beriman pada Allah dan Rasul kan. Beriman pada Rasul, suami tengok dulu. Yalah, nak pergi orang kahwin dengan dia. Dengan dia kat rumah, kasi dia tengok dulu. Ini orang lain semua tengok. Kita terlalu tabarruj sekarang. Terlalu banyak perhiasan. Okay? So, kalau nak haji mabrur, kita kena lawan hawa nafsu. Tadi dah bilang, berjihad dengan harta dan berjihad dengan diri kamu sendiri. Bukan saja pergi perang kat senjata lawan musuh, bukan. Kita kena lawan nafsu kita. Nafsu kita selalu meruntun kita kepada kejahatan, bukan kebaikan. Okay? Kelebihan lagi Nabi bersabda dalam satu hadis yang lain, innal hajja yahdimu ma qablahu. Yang bermaksud sesungguhnya haji itu menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Ini kehebatan haji. Dengan kalau dapat haji mabrur, insya-Allah dosa-dosa kita yang lampau semua diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa kita dengan Tuhan, dosa kita dengan manusia tak settle. Tak settle. Tipu orang, punya duit, kena pergi minta bayar dia balik atau minta halal. Umpat orang, kena minta maaf. Settlekan kat dunia, kita punya urusan dengan manusia. Baru kita boleh cakap orang ni keluar seperti anak dilahirkan daripada perut ibunya. Kita, orang ni belum pergi haji, gaduh orang tu, maki orang ni, menyapa orang tu, cari masalah saja. Selalu problem, orang tak tahan dengan dia. Tapi apa nak buat, dia adik kita, dia kakak kita, dia abang kita, dia saudara kita, dia pekerja kita, dia jiran kita. Banyak problem orang ni dengan manusia. Ini kena settle. Baru kita cakap dosa kita, Allah boleh ampunkan semua. Allah boleh ampunkan dosa kita dengan Allah. Dosa kita dengan manusia, so kita kena settle. Baru kita punya dosa semua diampunkan. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, man hajja falam yarfus walam yafsuk kharaja min zunubihi kayawmi waladatshu ummuhu. Barang siapa yang mengerjakan haji,
dan dia tidak melakukan rafas, fusuk. Ini rafas, fusuk akan kita bincangkan. Itu yang saya bilang 3 perkara yang tak ada dam. Rafas, fusuk, jidal. Dia tidak melakukan ini. Nabi berkata, keluarlah dia dari dosanya seperti hari dilahirkan ibunya. So, bukan semudah itu awak dapatkan. Kena jihad tak? Lawan hawa nafsu tak? Sebagai contoh, misalnya kita bilang jidal. Jidal maknanya kita mujadalah. Kita menggunakan lidah kita untuk bertegang urat dengan siapa. Kata orang tu, kata orangnya orang nak beli barang. Orang kata ini bukan dengan Syekh Haji, bukan dengan pegawai, bukan dengan jemaah kita. Beli barang. Tadi kita beli barang, berapa harga dia? Dia bilang 10 rial. Kita pun naik atas, kawan kita kain sepirik berkata, berapa kau beli 10? Boleh lah. Bagus, aku pun nak beli lagi. Turun bawah, 20 rial. Macam mana? Kita bilang, awak tak tahu cakap Arab, awak cakap orang putih dengan dia pun boleh. Yang ada, yang kalau Pakistan, awak tahu cakap Hindustan dengan dia. Awak tak cakap, yang ada pada cakap Melayu. Tadi saya beli 10 rial, asyarah. Dia bilang, lah. Wah, bilang dia ni betul lah makan untung haram, berdua apa, buat macam gini, tipu orang. Dia tak tipu barang dia kan. Tadi 10, sekarang 1000 pun dia suka. Tapi kita dah bertekak dengan dia kan. Kita tak perasan tu. Dah habis kita rosak kat situ. Dia punya suka barang dia. Dia nak jual banyak, dia pergi jual. Kadang-kadang kita punya mulut rosak. Kita tak jaga lidah kita. Share kasih makan. Allah. Asyik-asyik daging. Mabuk aku dibuatnya. Kita ni ada darah tinggi, makan daging ni mabuk. Apalah, tak ada makanan lain. Awak dah mulai gunakan lidah awak. Awak tak reda. Kalau awak tak boleh makan pun cakap baik-baik dengan Cik lah. Ustaz, kalau boleh besok kalau adik masak air pun tak apalah. Saya tak boleh kena daging, saya darah tinggi. Cakap baik-baik tak apa. Ini merungut-rungut kata di belakang, menghina, mengata. Kadang-kadang mencuri pula. Mencuri lah. Syekh kira jemaah dia 200 orang. Dia taruh buah apple 200 biji. Awak makan buah apple yang manis. Dah makan satu habis, ambil lagi satu. Curi hak orang kan. Kat Mekah buat tu. Okay. Itu dengan perbuatan awak fusuk pula tu. Contoh sajalah. Okay. Banyaklah kalau kita bincangkan. Nanti kita akan bincang sampai masa ni. Banyak lagi kita akan pecahkan sesuatu je awak tahu. Supaya kita jangan lakukan. Okay. InsyaAllah Allah beri kita rahmat sama-sama. Okay. Dalam satu hadis yang lain, Nabi bersabda, "Ma min yaumin akthara min ya'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Kata Nabi SAW, tiada satu hari dalam satu tahun tu, tidak ada satu hari di mana Allah membebaskan orang-orang yang sudah ditulis sebagai ahli neraka yang melebihi hari Arafah. Nyari hari Arafah, waktu wukuf, rahmat Allah turun. Hari itulah hari paling banyak manusia dibebaskan daripada api neraka. Really hebat hari itu. Dan awaklah orang-orang yang beruntung dan bertuah kalau badan kita berada di bumi Arafah pada hari 9 hari bulan Zulhijjah. Bukan sebarang orang dapat. Awak orang pilihan, awak orang beruntung, awak orang hebat. Allah beri anugerah ini pada orang-orang beriman. Tapi kalau kita tidak bersyukur pada Allah, anugerah ini takkan bernilai langsung. Tak ada erti. Okay? Sebab kita baru lepas daripada api neraka. Kita pergi ke Mekah dengan tujuan buat umrah ke, buat haji ke, tak ada masalah. Pergi ke Mekah dengan tujuan nak menjadi hamba Allah. Kita pijak bumi yang tak akan masuk neraka. Kita berada di bumi suci, tanah haram. Tapi kita balik ke negeri kita, kita mulai buat perkara-perkara yang akan menjadikan kita calon api neraka balik semula. Padahal Allah dah bersihkan kita, Allah pelihara kita, Allah tarik kita dari sekian banyak manusia. Tahun ni lagi kita sedih. Kita kena orang yang dapat pilihan hanya sedikit. Separuh daripada jemaah dikurangkan seluruh dunia.
Tempat dia tak ada. Mekah sedang di rombak semula dan naikkan hotel-hotel yang baru. So banyak hotel dah habis. Sebab tu kita hanya tahun ni mungkin sampai 4-5 tahun pun mungkin hanya 680 aja. Okay. So kalau awak dapat masuk dah dalam golongan 680 bagi kita orang Singapura, Masya Allah, awak the chosen one. Kita punya kaki akan pijak bumi yang takkan masuk neraka. Sebab itu saya bilang, pergilah dengan penuh rasa takzim kepada Allah Ta'ala. Penuh rasa pengagungan, agungnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hebatnya Tuhan aku. Anugerah dia terlalu banyak, syukur aku terlalu sikit. Namun dia tetap sayangkan kita, dia tetap pelihara kita, dia tetap anugerah kita dengan berbagai-bagai anugerah. Allah bawa kita ke sana. Engkau kat sini pun kalau kau minta ampun, aku beri. Aku ampunkan. Tapi Allah pilih kita, kau pergi ke tempat yang baik, aku akan ampunkan kau lagi di sana. Kita dapat itu pilihan, tapi lepas tu kita sia-siakan. Kita di sana kita buat macam-macam kerosakan. Kita habiskan masa kita misalnya shopping. Kita kena fokus sekarang, taruh dalam kepala otak kita. Kita pergi Mekah bukan nak shopping. Masjid, hotel. Nak beli barang yang depan mata jumpa sudah. Tak perlu berlambat-lambat. Beg awak cuma boleh 20 kilo. Sama air 10 kilo, 30 kilo. Itu saja. Beg hand luggage 7. Ala kadar. Jangan berlebih-lebihan. Sebab kita bukan pergi untuk shopping. Kita pergi untuk dekatkan diri kepada Allah. Awak orang yang bertuah. Sebab itu, kalau kita berada di bumi Arafah, 9 Zulhijjah, kalau awak faham tentang kehebatan bumi itu, kehebatan tempat itu, kehebatan masa itu, dan anugerah Allah kerana kita berada di sana. Bumi itu tak boleh beri kita apa-apa. Yang beri kita Allah. Kita berada di tempat yang baik, Allah beri kita anugerah. Dan kita dapat itu anugerah. Mudah-mudahan kita mati dalam husnul khatimah, mati dalam redha Allah, mati dalam kebaikan. Sebab kita dapat kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan orang-orang yang dapat kebaikan, dia sadar. Kalau dia sadar, dia bersyukur pada Allah. Allah janji, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur nikmatku, aku tambah. Banyak orang yang bersyukur kerana nikmat yang dia pergi ke Mekah, Allah tambah. Walaupun mungkin dia tak ada duit nak pergi lagi, tapi iman dia tetap bertambah. Yakinnya kepada Allah makin tinggi. Tawakalnya pada Allah Ta'ala, subhanallah. Kadang-kadang orang pergi haji, balik haji, still dia tak ada keyakinan pada Allah. Dia tak dapat menerima sesuatu musibah atau bala atau apa saja yang menimpa dirinya atau keluarganya. Dia mulai keluh kesah, dia mulai salahkan orang tu, dia mulai salahkan takdir. Sebab keyakinan dia tak bertambah. Kenapa keyakinan tak bertambah? Dia tak bersyukur atas nikmat yang Tuhan beri pada dia. Satu hadis Nabi lagi. Nabi bersabda, Al-Hujjaj wal-Umar, orang-orang yang mengerjakan haji dan orang-orang yang mengerjakan umrah. Al-Hujjaj wal-Umar rafdullah, adalah tamu-tamu Allah. Allah punya undangan. Kalau kita diundang oleh orang-orang biasa, kita pun tak kisahlah majlis-majlis biasa. Tapi kalau kita diundang oleh orang-orang besar, orang-orang istana, orang-orang berpangkat, kita beradab sopan lebih tak? Pakaian pun kita nak senonoh-senonoh, tak boleh serembah-serembik. Duduk pun nak duduk betul. Kadang-kadang kalau orang tu dia disuruh pergi ke istana, dia diajar, ni cara duduk, ni cara pakai, ini begitu, ni begini. Jangan cakap macam gini, jangan jawab macam gini. Ada peraturan-peraturan yang dia mesti ikut kan. Kadang-kadang even pakaian pun biru boleh pakai, kuning tak boleh. Sebab kuning tu baju nak pakai. Dia awak orang biasa tak boleh pakai kuning. Ada tempat kita nak makan, kita tak boleh makan. Ini raja atau keluarga ni raja belum makan, orang biasa tak boleh makan. Ikut juga. Tapi sekarang kita ni bukan tamu raja, tamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang sadar ini kena ingat sampai selagi kita berada di sana, kita tamu Allah. Di mana adab-adab kita? Kita kena jaga adab siang, malam, pagi, petang, selama-lamanya kita berada di sana.
Banyak peraturan nak kita jaga. Jangan sewenang-wenang buat sesuka hati. Satu contoh, mudah-mudahan satu hari saya doakan semua kita yang pergi, termasuk pemimpin-pemimpin kita yang memimpin khusus haji dan sebagainya, akan adakan peraturan ini. Apa dia? Kita berada di Mekah, bukan kat Singapura. Makan bukan campur aduk lelaki perempuan. Itu satu peraturan yang sangat salah. Tapi bukan sahaja orang Singapura, di mana-mana kita dah lihat macam itu. Di restoran, di mana semua dah campur. Kalau betul-betul, makanlah perempuan-perempuan, lelaki-lelaki. Dulu even kita naik bas, perempuan di belakang. Lelaki tak boleh masuk kawasan perempuan. Tak ada konduktor pun. Lelaki semua kat depan, perempuan di belakang. Dia tabung, nak pergi Jakrana misalnya atau Tanaim, 2 rial. Awak taruhlah. Tak ada orang nak tanya. Awak tak taruh, awak jawab ke akhirat. Itu amanah. Dia asingkan. Satu bas kita naik, tapi lelaki tak boleh masuk tempat perempuan. Perempuan ada pintu dia sendiri. Sekarang tak ada. So banyaklah perkara-perkara yang tak sepatut kita buat. Sebagai tamu Allah Subhanahu Wa Taala, bertekak dengan siapa-siapa kita nak bertekak, cari masalah dengan syekh, cari masalah dengan pegawai. Okey. Bilik yang kita tak bersyukur, kawan dalam bilik pun kita bergaduh. Ingat tak bergaduh? Siapa yang dah pergi dia tahulah macam-macam experience dia dengar. Mungkin kita dapat bilik orang semua baik-baik. Satu, doa satu, minta selalu pada Allah. Supaya orang yang seperjalanan dengan kita ni semua orang-orang yang Masya Allah, hebat-hebat. Bukan orang kaya-kaya, bukan orang miskin-miskin, bukan orang ustaz-ustazah, tapi orang-orang yang takwa, yang seperjalanan dengan kita. Okay? So, awak tamu Allah Ta'ala, mesti humble lah. Faham tak? Tawaduk. Misalnya sifat tawaduk, pertama kepada Allah, malu kepada Allah. Ini makan campur, ini semua haram dalam Islam. Tapi dah jadi lumrah kat Singapura. Apa kita nak cakap kan? Tapi ni Mekah. Syekh Haji kena buat peraturan. Kalaulah boleh dia bilang pada jemaah. Kadang-kadang Syekh Haji pun dia susah nak cakap lah kan. Nanti kalau buat undang-undang keras, ada jemaah tak suka, marah, mengada. Hebatnya lah kau punya syekh, kau punya travel agent. Kita kat Singapura dah biasa kan, naik bas pun campur, naik MRT pun campur, naik taksi pun campur, pergi pasar pun campur, pergi orang kahwin pun campur. Ini nak suruh kat Mekah, perempuan makan sini, lelaki makan situ. Ni Ustazah Kamaria punya ajar ni. Misalnya. Boleh buat. Kalau kita kasih tahu siang-siang, kita kat Mekah, perempuan dengan perempuan makan ya, lelaki dengan lelaki makan. Boleh kan? Tapi tak dibuat. Campur aduk. Awak kata taklah kita makan dengan suami. Yes, satu meja 4 orang. Awak makan dengan suami, depan ni siapa makan? Adik, kakak awak, mahram awak, no problem. Orang luar nak duduk kan? Kita duduk makan dengan lelaki bukan mahram kita. Satu meja. Itu satu. Nanti kita akan lihat kita ni tamu Allah. Allah tak suka, Nabi tak suka, kita nak ikut Nabi Muhammad Nak bergambar pula, nak balik nak bergambar. Yang ada paling dahsyat, saya diberitahu, ada syekh-syekh yang hebat-hebat, bagus dengan pimpinan pun, tapi mesti ada kekurangan ini. Ini satu masa kalau saya dapat jumpa, saya tegur. Apa dia, saya diberitahu, saya tak tahu, saya tak kenal ikut syekh ni, tapi saya diberitahu orang yang pergi, dia kata semua bagus, hebat. Tapi di Arafah, ini tempat ni semua perempuan. Yang ada tengah baring, dah penat siapkan baring, laki-laki masuk ambil video. Haram tak? Haram. Walaupun kita bilang kita perempuan tak buat, yang si lelaki masuk bilik tempat perempuan ni apa kena? Alah kat luar pun sama, tapi kat luar lain ni semua tempat perempuan. Orang dah lepas dah penat berdoa, orang nak baring kan? Perempuan terbaring-baring, bagus ke awak lelaki tengok? Ini semualah orang lupa. Yang kita ni tamu Allah, awak pegawai ke, awak fotografer ke, awak wartawan ke, awak syekh haji ke, ustaz ke, ustazah ke, semua yang berada di Mekah adalah tamu-tamu Allah Ta'ala yang mesti menjaga adab-adab sopan. Nanti balik pula nak bergambar. Taruh spanduk. Kamaria Travel and Tours. Saya tak ada travel agent bercakap aja. Ambil gambar. Semua orang ambil gambar. Campur aduk lelaki perempuan. Suami orang kat belakang dan kat perempuan kat depan. Kenapa tak dia ambil gambar semua perempuan dulu? Kalau nak bergambar lah kan. Semua ni all ladies first. Ambil satu gambar. Lepas tu all the men. Boleh tak? Boleh. Tapi kenapa kita campur? Why? Sebab kita terlupa bumi mana kita berada. Kita ingat macam kita berada di New York, di Paris, di Switzerland, di England, di London, di mana-mana lah. Kan?
Kita berada di bumi Allah yang paling bertuah. Jagalah akhlak. Saya nak jaga tapi orang lain tak jaga, kita pula jadi disingkirkan. Biasalah. Awak nak tegakkan yang benar, awak dipandang rendah. So ini di akhir zaman. Tapi kalau orang yang faham, dia jaga di mana, di Mekah, Madinah, dengan siapa, dengan bangsa apa, dengan orang mana, di kedai, di luar, di mana, dia kata aku tamu Allah, mesti ada adab sopan. Aku kena bersifat tawaduk. So ni semua ni tamu Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tak boleh sifat agresif kasar terhadap bangsa ini dan muliakan bangsa ini. Tak boleh. Okay? Orang-orang yang sadar ni, orang yang pergi haji dan buat umrah lillahi ta'ala, dia beriman pada Allah dan Rasul, dia sadar dia adalah dia di bumi bertuah dan dia adalah tamu-tamu Allah. Apa kata Allah? In sa'alu u'tu wa in da'u ujibu wa in anfaku ukhlifa lahum. Apa kata Allah? Kiranya mereka memohon, nescaya aku beri. Jika mereka berdoa, nescaya dikabulkan. Jika mereka berbelanja, nescaya diganti. Okay? Kita tamu Allah. Kita menyeru, kita berdoa, kita minta sesuatu, Allah kabulkan. Betul-betul Allah kabulkan. Tapi kita tak semua kabul. Yang ada tak kabul-kabul hari ini. Allah lebih tahu. Kabul atau tak kabul? Kabul maknanya diterima. Allah dah terima doa kita. Okay? Bila Tuhan nak beri, Allah tengok pada keadaan. Kadang-kadang keadaan itu tak sesuai untuk diberi kepada kita. Misalnya awak doa kalau seorang ibu dia akan doa, ya Allah, anak belum kahwin, hantarkanlah anakku jodoh ya Allah. Awak balik ada orang masuk Minang, ini dah kabul lah. Dah kabul ke? Awak kena tengok yang masuk barangkali drug addict ni orang. Tak kau nak terima. Tapi dia keluarga kaya. Yang masuk barangkalinya orang yang tak betul. Keluarga nak kahwinkan supaya lepas beban. Tak kau nak terima. Tapi dah berapa tahun saya pergi Mekah selalu doa, biarlah nak saya kahwin, biarlah nak saya datang jodoh. Tak datang-datang. Allah lebih tahu. So yang datang semua tak baik ni orang. Kau sabarlah, kau tunggulah, insya-Allah datang. Kalau tak datang terus sampailah dia meninggal. Sampai dah umur dekat 70 tak kahwin-kahwin meninggal. Kat syurga nanti ke? Kalau kita bilang orang lelaki masuk syurga, dia kahwin bidadari. Kita masuk syurga kahwin siapa? Tak ada bidadara. Okey. Kita akan kahwin para nabi. Ada 2 nabi vakansi 2 nabi belum kahwin. Cukuplah mahal anda, wali Allah, orang-orang soleh. Okay? Kita bukan jadi dayang-dayang, kita permaisuri. Buat apa nak jadi dayang? Bidadari itu dayang. Faham tak? Awak nak jadi dayang? Tak ada. Jadi permaisuri. Permaisuri lebih cantik. Subhanallah. Mungkin lelaki tengok, ni dayang dah begitu hebat. Sekali datang permaisuri dia, subhanallah. Terus dia tak boleh tertutup mata dia, tak boleh tertutup mulut dia. Lagi dahsyat. Okay? So, kita ada bahagian. Tak ada dunia, mesti ada akhirat. Mesti ada. Okay? Awak nak kaya, kenapa Tuhan tak kasih kita kaya? Kadang-kadang kita bilang, ya Allah, bukakanlah pintu rezeki aku, ya Allah. Engkau tahu keadaan aku. Bukan senang aku datang Mekah. Aku kumpul duit dah 10 tahun. Aku bukan orang senang, ya Allah. Bukakanlah pintu rezeki aku. Perniagaan yang kami lakukan, berkatilah. Kenapa tak naik-naik? Allah bagi kita cukup-cukup saja. Sebab Allah sayang kita, cinta Allah banyak pada kita. Mungkin hari ni awak setengah susah, mulut asyik Allah, Allah, Allah. Sembahyang tu, sembahyang ni, zikir tu, zikir ni, baca Quran, baca tu, baca ini. Pasal awak ada masa, besok dah kaya, terlampau sibuk kan? File nak bikin, meeting nak attend, klien nak jumpa. Kan? Nak pergi sana, nak pergi sini, nak pergi sana, sekejap kat London, sekejap kat situ, sekejap kat sini, meeting. Jadi awak dah lupa Allah Ta'ala. Lagi baik miskin tapi dekat dengan Allah daripada kaya tapi lalai. Allah lebih tahu. Tapi kadang-kadang ada orang dapat on the spot. Hari ni doa, besok dapat kat Mekah. Kat Mekah dia dapat apa ni minta. Kita selalu biasanya orang nak doa, kita doa untuk anak-anak kita, kita doa untuk
keluarga kita, kita doa untuk diri kita. Kita kena tukar sikit doa kita. Kita jangan doa untuk diri kita saja, kita doakan untuk semua umat Islam. Dari mana negara pun, minta perlindungan mereka, minta Allah punya rahmat atas semua umat Islam. So ini semua saudara kita. Ini kita pergi sana, kita banyak berdoa pada Allah. So bila kita doa, Allah akan. Kita belanja kata Allah, menurut hadis Nabi, Allah ganti. Tadi saya dah bilang kan, kadang-kadang kita kat Singapura lah kan, kat Singapura, negeri lain jarang. Kat Singapura, awak nak pergi haji, orang datang salam-salam awak, dia tak bawa kek. Dia tak bawa ketat. Dia bawa apa? Dia bawa duit je. Cuma kita ni nak kena jagalah hati kita. Orang datang salam, kita pergi haji, salam kosong aja. Dia tak kasih. Kita bukan minta lah kan. Tapi kita nak pergi haji, tak kalah tak ada. Makna awak dah minta lah tu. Faham tak? Awak dah harap lah tu, tak ikhlas lah awak. Yang ada, dia pergi rumah orang pergi haji, dia pergi ziarah, yang datang tak ikhlas, yang menunggu pun tak ikhlas. Yang menunggu dia kata mesti nak buat mi lah sikit, buat macam-macam makanan. Orang datang bukan kosong, dia kasih kita makan duit, takkan kita tak kasih dia makan. Awak tak ada duit, nak buat macam mana? Kalau orang ada duit, dia boleh buat macam-macam kan. Tapi orang ni tak ada duit, dia pun tak berdaya tak begitu kuat nak buat macam-macam kuih. Jadi awak yang datang tengok benda tak ada, rumah dia tu best macam-macam dapat makan. Rumah dia ni tak ada apa benda Okeylah, kau kata tak apalah. Sama juga sana dah makan, kita tak makan pun tak apa. Jadi kita yang datang nak makan. Yang kita yang kat rumah pula, orang datang mesti nak siapkan makan. Awak nak siap-siap lah. 1 meja, 10 meja sambung pun tak apa. Awak mampu, awak ada duit. Awak tak ada duit, ala kadar. Faham tak? Awak yang datang pergi rumah orang, awak nak kasih berapa? Orang pergi haji, $5, $10, $50, $20. Awak kasih ikhlas kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana mi rebus dia, bukan kerana sate dia, bukan kerana makanan atas meja. Kalau kita ikhlas, Allah ganti duit kita lah. Dia ada tuan tak ganti gitu. Pernah satu orang pergi haji, dia belajar dengan saya. Dia pergi haji, dia balik, dia kata dia kerja satu company SIA ke mana, saya tak ingat dia kerja. Dia balik, dia cerita tak pernah dia dapat bonus sampai 4 kali ke 5 bulan dia bonus. First time dapat. Awak dah belajar kan, Allah ganti. Awak nampak, oh saya kerja punya pasal saya dapat bonus saya. No, Allah ganti. Jalan yang tak disangka. Awak balik jual rumah, sekarang dapat duit banyak-banyak pula, kaya pula. Balik je haji jadi OKB. Misal. Okay, so itu sebahagian daripada seruan. Kemudian antara hikmah kita dah pergi menunaikan haji dan umrah. Umrah pun sama, haji pun sama. Satu daripada kelebihan kita buat ibadah ni, kita diampunkan dosa. Kita nak balik pada Allah. Bila kita sakaratul maut, anak, isteri, suami, siapa yang kita sayang berada di keliling kita, mereka tak dapat tolong kita. Kalau dosa kita banyak, kita belum taubat. Tapi kalau orang tu pergi haji, mudah-mudahan sebagian dosa yang dia telah lakukan, dia telah menitiskan air mata, betul-betul menangis, taubat kepada Allah, Allah dah ampunkan. Dia buat dosa baru, dia kena minta ampun lagi lah. Dosa kita diampun, ini akan bila dosa diampun, senang sakaratul maut. Sakaratul maut, lepas tu kita nazak kan? Nazak dan sakaratul maut ni tak boleh jauh. Nazak ialah dan sakaratul maut, kalau kita ajal dah sampai masa tu. Nazak keadaan kita yang begitu rumit ketika kita nyawa nak dicabut. Sakaratul maut sakit ketika nyawa nak dicabut. Semua orang akan rasa. Saya, awak semua akan rasa. Kalau kita punya dosa banyak, susah kita. So satu daripada hikmah atau rahsia ibadah haji, dosa-dosa kita boleh diampunkan. Bila balik, jangan buat lagi lah. Jangan buat lagi. Kalau dulu mulut celupah, kau cakap dengan orang tu tak kira lah, janji aku mesti nak cakap. I cannot, I must say. Tapi orang cakap kasar, kesat, sarkastik orang cakap, menyebabkan luka hati orang, menyebabkan orang geram dengan awak, menyebabkan orang benci dengan kita. Buat apa kita cakap?
Sedangkan Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman pada Allah dan hari kemudian, hendaklah cakap yang baik ataupun diam. Nak cakap baik. Kita jadi mak. Anak kita bawa masakkan lauk atau tolong pergi pasar, dia bawa balik ikan. Mak, ni ikan ni mak. Ikan apa kau beli? Asal ikan ni lembek je, dah busuk je. Saya kecil tak hati anak. Dia dah tolong beli. Awak cakap busuk lah, lembek lah. Awak suruh beli ikan ini, dah beli ikan lain. Kenapa kau tak beli ikan tu? Tak ada mak, barang tu tak ada. Kau tak ada, lain kali jangan beli. Lain kali dia bawa pesan, dia tak beli. Kalau ikan tu tak ada, tak tahu nak beli ikan lain. Semua salah buat kan? Tak ada cakap baik. Bila beli ikan lain, dia marah. Tak beli pun, dia marah. Mana tak ada terima kasih. Ini semua nak ubah lah. Kita cakap yang baik ataupun diam. Makanan suka, makan lebih. Tak suka, masin tawa rasa pedas ni. Apa salah? Rasa dia macam lain, tak sedap aja. Mulut ni macam-macam, tak pernah bersyukur. Itu baru makanan tau. Cuba bayangkan macam-macam. Suami buat balik baju kasih dengan isteri, baju hitam. Asal kasih baju hitam? Orang nak saya nak pakai toha ke apa? Colour lain tak ada. Dia beli colour lain. Kenapa colour ni? Saya tak berkenan. Suami buat balik mi. Sepanjang jalan tu dia dapat pahala beli sebungkus mi. Isteri nak makan. Kalau suami saya dia suka buat balik makanan, dia tahu saya suka makan, dia kalau nampak dia beli. Dia beli. Kita tengok, tak nak makan, simpan kat Xbox, bisa bagi makan. Ini kalau buat balik, nak buat apa? Dah malam, dah pukul 11, nak makan apa? Nak suruh sakit, nak suruh pergi, buat begini. Mulut kita, celupa. So ingat, cakap yang baik ataupun diam. Okay. Balik daripada haji, dah diampun dosa kan? Cakap yang baik. Orang suami bawa kasih makan, bawa balik baju. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita belum terima kasih dia, syukur pada Allah. Cakap sekali yang baik. Satu, dosa diampun, jangan tambah. Dua, kita setengah daripada hikmah atau rahsia ibadah haji, selain daripada kita memperhambakan diri kepada Allah, iman kita boleh meningkat. Dengan sebab apa iman dapat meningkat? Sebab kita melihat tempat-tempat yang bersejarah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pergi tempat-tempat yang memang ada sejarah-sejarah, kalau awak faham sejarah tu, kan, awak pergi meningkat iman tau. Kadang-kadang boleh menangis gitu. Tapi misal saya bagi contoh, orang pergi ke Bukit Uhud atau pergi Jabal Nur lah, kat Mekah Jabal Nur. Ada orang dia pergi aja. Ini apa? Jabal Nur. Aku dah pergi Jabal Nur. Tinggi kau. Tapi orang yang iman dia akan bertambah, dia tengok aja bukit tu, subhanallah. Allahu Akbar. Macam mana Rasulullah hari-hari selalu bersendirian kat bukit ni. Lampu tak ada, anak tangga tak ada, hapak tak ada. Sekarang awak panjatlah Jabal Nur sampai ke atas, haus kan. Ada icebox kat atas. Ada orang taruh icebox kat atas, dia jual air batu, air dalam tin. Ada nak teh, nak minum teh susu pun ada. Kat atas bukit dia. Macam mana dia nak icebox tu? Wallahu alam. Kan? Semua dari ni. Zaman Rasulullah tak ada. Rasul duduk di sini, gelap gulita. Okey? Asal tafakur. Di sinilah tempat wahyu pertama turun. Ayat 1 sampai 5 suratul Alaq. Bagaimana Rasul melihat malaikat Jibril, Masya Allah, aku berada di tempat ini. Aku berada di tempat yang Rasulullah terima wahyu. Rasulullah diangkat jadi Rasul. Mudah-mudahan kita berada di tempat ini. Allah angkatkanlah iman kita kepada Allah. Tambahkanlah iman kita kepada Allah. Kuatkanlah iman kita kepada Allah. Tidak goncang. Bukan seronok. Awak tengok tempat bersejarah. Kalau awak tengok Jabal Tur, kita nak naik, alamak. Kalau Jabal Nur tu dia begini. Kalau Jabal Sur dia begini. Nak naik susah tu. Tapi cuba bayangkan. Inilah bukit di pinggir kota Mekah. Bila Nabi keluar berhijrah dengan Sayyidina Abu Bakar.
Sampai di bukit ni, Nabi naik bersama Sayyidina Abu Bakar. Tiptoe sebab tak nak tinggalkan bekas. Luka tapak kaki Nabi sampai di atas. Sayyidina Abu Bakar kasihnya pada Nabi, sahabat terhadap sahabat. Banyak sangat gua. Mana satu gua dia nak masuk, dia pun tak tahu. Dia tengok, dia rasa ini gua. Dia kata, ya Rasulullah, tunggu. Ini gelap gulita tau. Dia koyakkan dia punya jubah bahagian kaki. Dia koyak, dia bungkus dua-dua tangan dia. Kenapa? Sebab dalam gua biasa ada ular, ada kala jengking, ada kayu-kayan yang berduri. Dia bersihkan semua tu dengan tangan dia sendiri. Dan dia bawa Nabi masuk ke tempat itu. Dan Allah terus hantar laba-laba bikin sarang. Dan di situlah mereka duduk 3 hari. Anak Sayyidina Abu Bakar 2 orang yang datang setiap malam dengan seorang penggembala kambing dengan kambing-kambing. Yang laki-laki Abdullah, dia jadi watch out, tak tengok kalau sesiapa datang. Dan yang perempuan bernama Asma binti Asma binti Abu Bakar, kakak Sayyidatina Aisyah, dia bawa makanan. Macam mana dia satu perempuan setiap malam 3 malam dia bawa makanan, dia panjat bukit ini. Ya Allah, hebatnya wanita ini. Dia panjat ini bukit dengan makanan, dan dia buka kain bengkong dia. Dia ikat makanan dan dia ikat balik. Sebab tu dia kenal saya wanita yang punya 2 tali pinggang. Dan dia ulurkan makanan dari tepi kepada bapa dia dan Rasulullah SAW. Kalau awak tahu sejarah, awak tengok tu, ya Allah, kita ni begini macam lampu ada apa ada, kita tak berdaya nak naik. Tapi kita dah sampai jugalah tempat ni walaupun kita tak naik. Bila awak tahu setiap sejarah, dibawa tempat peperangan Khandaq, peperangan Ahzab, kita bilang, peperangan Parit, sekarang dah jadi jalan raya. Tapi kalau awak tahu sejarah tu macam mana, awak akan menitis air mata. Pergi ke tempat Uhud, pergi tempat every tempat sejarah, kita boleh menangis sebab kita tahu sejarah. Tapi kalau kita pergi Mekah, semua tak tahu, gantung kat Syekh Haji kita. Kalau dapat Syekh Haji yang baik, dia ceritakanlah. Kalau yang tak kisah, tak kisah. So kita mudah-mudahan Allah beri kita rahmat. Dan kita juga tempat berhimpun, pertemuan, persaudaraan umat Islam seluruh dunia yang yang berada di Mekah, di Madinah, bukan orang lain, saudara kita yang seugama. Kita ada saudara seketurunan, senasab. Kita ada saudara sesuan. Kita ada saudara sebab perkahwinan. Kita kahwin orang ni, family semua jadi saudara kita. Lepas tu dia pula kahwin dengan dia, semua dah pakai kain. Tapi yang paling penting, kita umat Islam, tak kira apa bangsa, apa warna kulit, adalah saudara kita. Ini bukan mudah tau, saya cakap. Bila kita pergi, kita selalu kelompok-kelompok. Kita orang Singapura, orang Malaysia. Kan? Kita tak mau campur dengan orang ni. Kita tak mau bersalaman dengan orang ni. Kita akan salam kalau kita tengok pakaian dia bersih, baju dia bagus, warna kulit dia cerah. Bukan kita nak salam. Kalau agaknya pakaian dia tu, kita tengok macam maklong negro kita. Tahu awak ada maklong negro. Dia bangkali badan dia besar. Dia kau cakap kuat-kuat. Baju dia pun lebih kurang lah. Pada kita barangkali itu tak standard lah. Itu macam murah. Tapi pada dia itu yang terbaik dia ada. Allah tak pandang kepada kita punya rupa. Pakaian kita. Tapi Allah pandang kita punya hati. Kita ada orang kita tak mau dekat dengan mereka. Tak mau campur dengan orang macam ni. Orang Bangladesh, orang India. Kita tak campur. Orang Pakistan kita tak campur. Kita campur semua. Kalau orang Arab yang putih-putih kita campur. Arab dengan Arab pun. Arab yang putih-putih dia campur dengan Arab putih-putih. Kalau Arab daripada Mesir, dia orang pandang rendah. Paling low class tu Arab Mesir. Ini Arab kat negara Arab. Kalau Arab Saudi, dia pandang Arab Mesir ni very low. Kalau Yaman pun low. Sebab dia kata dia Arab high class. Al tinggi. Saya memang al tinggi tak ada dalam dunia. Saya yang cakap. Kan? Jadi Allah tak pandang itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah, orang yang takwa. So kita pergi di sana, daripada Singapura kita dah taruh, aku nak jumpa saudara mara aku. Jumpa siapa?
Paling senang. Afshus salam. Tebarkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam siapa-siapa. Beri salam. Ini saudara kita. Nabi berkata la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia sayang saudaranya sebagaimana dia sayang diri dia sendiri. Itu semua saudara kita. Muktamar Islam, perjumpaan Islam, perhimpunan persaudaraan. Okey? Salamlah banyak-banyak, berjabat tangan dan beri salam. Dan insya-Allah, satu daripada hikmah haji ni, tidak ada perasaan mendendam antara satu sama lain. Ini tak perasaan dendam menendam ni macam mana kadang-kadang kat sana awak tak puas hati, barangkali makanan tak bagus, barangkali bilik kecil sangat, barangkali sempit sangat. Tapi by the time awak nak balik, awak dengan kita dengan pegawai atau dengan Syekh Haji, kita sudahlah, tak kisah. Perasaan tu tak ada. Ada setengah-setengah yang belum bersih, dia balik Singapura, dia masuk Kaabah. Tak puas hati. Gini. Kita kalau tak puas hati, jumpa Syekh cakap. Kalau yang tahun, Ustaz, carilah tempat yang lebih sesuai. Bukan masuk Kaabah. Faham tak? Kadang-kadang, bila ada majlis kesyukuran, ada apa-apa nak cakap, ada yang bangun. Saya nak cakap sikit. Ni saya sendiri dengar. Sebab saya diundang untuk memberi ceramah dalam satu majlis kesyukuran. Saya pun sampai, saya selalu tak nak sampai lebih awal. Saya akan sampai cukup-cukup time saya nak beri ceramah. Tapi hari itu saya dah sampai awal, kena duduk sekejap. So bila Syekh Haji tanya, ada apa-apa nak cakap? Satu orang cakap, saya nak cakap sikit. Saya nak komplain. Kita 5 hari di Arafah, di Mina, di Muzdalifah asyik makan nasi kuning lagi. 5 hari nasi sama. Baru 5 hari. Okay, tapi dapat nasi kan? Habis Syekh Haji kuasa jawab, bila di Mina, Arafah, Muzdalifah, bukan lagi urusan atau jagaan Syekh Haji. Itu jagaan muassasah kerajaan Saudi Arabia. Dia yang menetapkan makanan kita sesuai dengan kumpulan kita. Okay. So inilah kita mudah-mudahan Allah beri kita rahmat. Kita insya-Allah perlahan demi perlahan kita mulai menghayati ibadah ni. Kita rasa cinta nak pergi kerana kehebatan, kelebihan yang ada di sana. Ini baru sebahagian saya terangkan. Nanti dalam belajar saya akan masukkan lagi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fahkina fahki ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'ali qatri unsa wa dhakar Rabbi wa fitna fikum lima tarda qawlan wa fi'lan karama wa zukul kulla halalan daima wa akhilla asqiya ulama nahza bi khairi wa nufa kulla syar. ربنا أصلح لنا كل شيء وأقرب الرضا منك العين واقض عنا ربنا كل الدين قبل أن تأتينا رسول من واغفر رسول أن تكون من ستر وصلاة الله تأشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء ولا لعل كرام الشرفاء على الصبر مصابه الغرار اللهم دنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصرك وحسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد المختار وآله الطهار وأصحاب الأخيار وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين.